Okey, cikgu nak sambung hukum gas, hukum Boyle part yang kedua. Video sebelum ni part yang pertama, contoh dia mudah sikit. Tapi kalau yang ni melibatkan tekanan gas yang terperangkap dalam satu salur kaca ataupun turus udara. Jadi macam mana dia boleh terperangkap? Contohnya turus kaca tu kita masukkan beberapa titisan merkuri. Jadi merkuri tu akan memerangkap gas. Memerangkap gas dalam turus kaca tu. Jadi gas ni terperangkap, jadi dia ada isi padu dia. Dia ada isi padu. Jadi sekarang ni kita ambil isi padu dia isi padu dia diwakili oleh panjang gas yang terperangkap ataupun panjang udara yang terperangkap. Okey. Jadi ada beberapa konsep yang perlu awak tahu. Contohnya kalau kita letakkan tiup kaca ni dalam keadaan melintang, jadi masa ni tekanan dalam gas ni, P gas tu, P dia tu akan sama dengan tekanan atmosfera. Okey, jadi tekanan atmosfera ni biasanya kita ambil dalam unit merkuri lah. Dalam unit merkuri 75 cm merkuri sebab dia melibatkan merkuri kan. Okey, kemudian kita tengok kalau tiup kaca ni diletakkan secara menegak. Jadi ni dalam kat bawah ni adalah gas yang terperangkap. Jadi isi padu dia diwakili oleh panjang turus tu. Okey. Nak tahu berapakah tekanan dalam ni? Tekanan dia. Tekanan dia kita anggap sebagai tekanan gas. Kita tengok di sini tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni dia menolak merkuri ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti kan. Ke bawah, bergerak ke bawah. Jadi kita anggap kalau dia menolak ke bawah, kita campurkan nilai dia. Jadi P atmosfera tambah dengan panjang merkuri akan dapat tekanan gas. Jadi tu dapat persamaan ni. Okey. Dalam gambar rajah yang ketiga ni, kita terlangkupkan tiup kaca ni. Jadi sekarang ni gas yang menolak merkuri. Jadi bila gas menolak merkuri, kita akan campurkan P gas campur dengan panjang merkuri sama dengan tekanan atmosfera. Boleh faham Yang ini P atmosfera tambah H. Yang ini P gas tambah H. Kita tengok yang mana menolak. Yang menolak tu kita akan campur. Kita akan campur. Jadi P gas sama dengan P atmosfera tolak dengan H. Jadi P gas ni adalah P tekanan dalam tiup kaca ni. Tekanan gas dalam tiup kaca. Tekanan dalam tiup kaca ni. Tekanan gas Okey, dia faham? Ni dalam ni. Yang ni yang kita nak cari P1, V1 nanti nak cari waktu lah. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey, contoh nombor 6. Sebab ni slide yang kedua. Part yang kedua, jadi ni kita sambung je lah daripada contoh sebelum ni. Okey, rajah menunjukkan turus udara yang panjangnya 10 cm. So, kita anggap 10 cm ni sebagai panjang, sebagai isi padu turus udara tu yang terperangkap. Okey, D ataupun H. H merkuri adalah 5 cm. Kemudian merkuri dimasukkan lagi, ditambah lagi merkuri ke dalam tiup kaca. Jadi tekanan atmosfera akan menolak merkuri ni. Jadi panjang turus udara ni akan berkurang jadi 8 cm. Okey, jadi kita tengok gambar rajah ni, kita dah ada V, kita dah ada H, tapi kita belum ada P1. Jadi P1 ni kita ambil daripada P
P atmosfera tambah dengan H. Jadi P atmosfera adalah, tengok dalam soalan dia bagi 75. 75 tambah dengan 5. Jadi P1 ni adalah 80 cm merkuri. Okey, kemudian dia kata dia tambah merkuri, jadi panjang udara terperangkap V2 ni sama dengan 8. Jadi soalan dia, berapakah panjang turus merkuri yang baru? Berapakah H yang baru? Sebab yang lama 5 cm. Jadi kita tengok dulu. P2 sama dengan P atmosfera tambah H baru. Jadi P atmosfera ni adalah 75 tambah dengan H baru. Jadi disebabkan ada pemboleh ubah P, ada pemboleh ubah V, jadi kita akan guna hukum Boyle. Hukum Boyle, rumus dia P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, jadi P1 dia tadi dapat 80. Darab dengan V1 sama dengan 10. Okey, P2 ni 75 tambah dengan H baru. Darab dengan V2 dia adalah 8. Tu mudah sikit kalau kita senaraikan maklumat, mudah kita nak isi dalam rumus. Okey, jadi 80 darab 10 dapat 800. Kemudian bahagi dengan 8. Sama dengan 75 tambah panjang merkuri yang baru. Jadi 800 bahagi 8 dapat 100. 100 tolak dengan 75 dapat panjang merkuri yang baru. Jadi panjang merkuri yang baru ni adalah 25. 25 apa? 25 cm. Okey. Seterusnya, contoh yang terakhir. Gajah A menunjukkan, ni gajah A, menunjukkan tiup kaca dengan salah satu hujungnya tertutup sebab diisi dengan merkuri. Jadi panjang merkuri ni, panjang merkuri H adalah 15 cm. Okey, panjang turus udara V1 sama dengan 30 cm. Okey, kemudian dia letakkan tiup kaca yang sama ni dalam keadaan mendatar. Okey, jadi dok tahu V2 dia berapa? Kan, V2 tu diwakili oleh panjang L tu lah. Ni. Okey, jadi sekarang ni kita ada V1, kita belum ada P1. Jadi nak cari P1 tu, kita tengok dulu apa tolak apa. Sekarang ni gas tolak merkuri. Jadi P gas tambah dengan H sama dengan P atmosfera. Sekarang ni sebab gas yang tolak merkuri, jadi kita campur. Tekanan gas tu kita anggap sebagai P1 sebab kita tengok situasi A ni adalah situasi 1 tambah dengan 15 sama dengan 75. Jadi P1 ni sama dengan 75 tolak dengan 15 akan dapat berapa ni? 75 tolak 15 dapat 60. Kan? 60. Okey. Dapat P1 60 cm merkuri. Okey. Jadi V2 yang nak cari, tapi P2 pun kena cari juga. Jadi P2 ni adalah bersamaan dengan P atmosfera. Kenapa bersamaan? Sebab dia dalam keadaan keadaan melintang. Jadi P2 dia sama dengan 75 cm merkuri. Okey. Jadi kita tengok ada P, ada V, jadi kita guna rumus hukum Boyle. P1, V1 sama dengan
P2, V2. Okey, jadi P1 dia sama dengan 60. 60 darab dengan V1 sama dengan 30. Okey, P2 sama dengan 75 darab dengan V2 dia yang kita nak cari. Okey, V2 sama dengan 60 darab dengan 30 bahagi dengan 75. Jadi kita akan dapat berapa ni? Aku pun lupa nak kira. Ha, 60 darab 30 bahagi dengan 75, kita akan dapat 24 cm. Ni jawapan dia. Okey, tamat contoh hukum. Bye.